Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 3 Cemerlang. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah. Baiklah murid-murid, bagi meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu PDPR tahun 3 kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid yang kedua pada halaman yang ke-61. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari perkara yang berkaitan dengan kemahiran tata bahasa, iaitu kata penguat. Cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat. Baiklah murid-murid, sudah bersedia? Sekiranya sudah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kalau kita lihat pada halaman yang ke-61, terdapat maklumat yang dinyatakan. Cikgu harap kamu dapat membaca maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini dengan sendiri di rumah. Seperti biasa, cikgu akan bacakan maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-61. Kata penguat, ulam-ulaman. Kata penguat bebas, kata penguat hadapan, kata adjektif, kata penguat belakang. Saya sangat suka makan ulam-ulaman. Saya paling gemar makan ulam pegaga. Ibu saya suka benar menanam ulam-ulaman seperti daun selom dan daun pegaga di dalam pasu. Ibu saya isikan tempat kosong suka akan ulam petai. Ibu saya isikan tempat kosong suka jika petai direbus dahulu. Menurut ibu saya, daun pegaga juga boleh dibuat jus. Rasanya enak isikan tempat kosong. Nenek saya pula suka isikan tempat kosong makan ulam raja. Ulam-ulaman ini isikan tempat kosong banyak khasiatnya. Kita digalakkan makan ulam-ulaman sejak kecil. Baiklah murid-murid, cikgu telah menerangkan kepada kamu bahawa kamu perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jadi latihan ini perlu dilaksanakan di dalam buku latihan. Baiklah, apa yang cikgu akan terangkan kali ini adalah berdasarkan dengan kemahiran tata bahasa yang dikenali sebagai kata penguat. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat? Kata penguat ialah kata yang mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung padanya. Itulah yang dimaksudkan dengan kata penguat. Baiklah, jenis kata penguat. Terdapat 3 jenis kata penguat, iaitu yang pertama adalah kata penguat hadapan, kata penguat belakang, kata penguat bebas. Baiklah, kita mulakan dengan kata penguat hadapan. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat hadapan? Kata penguat hadapan membawa maksud perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif. Apakah yang diistilahkan sebagai adjektif? Kata adjektif adalah kata sifat. Ia terdiri daripada terlalu, paling, agak. Baiklah, contoh ayat kata penguat hadapan. Yang pertama, kamera model ini paling canggih berbanding kamera model lain di pasaran. Perhatikan perkataan yang diwarnakan merah adalah perkataan paling, di mana ia merupakan kata penguat, paling canggih. Yang kedua, buku itu terlalu tebal, dan kita perhatikan perkataan yang berwarna merah, terlalu itu merupakan kata penguat, di mana kedudukannya ia terletak di hadapan kata adjektif. Dan yang ketiga, masakan ibu saya paling sedap.
Lihat ya, kedudukan kata penguat itu berada di hadapan. Baiklah, yang seterusnya, kata penguat belakang. Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang. Kata adjektif atau frasa adjektif. Sebagai contoh, sekali, benar, betul, nian. Baiklah, kita akan lihat ayatnya pula. Contoh ayat kata penguat belakang. Yang pertama, rumahnya jauh sekali. Di mana kedudukan perkataan berwarna merah, iaitu sekali, diletakkan di belakang. Itu menunjukkan bahawa ia adalah kata penguat belakang. Kemudian yang seterusnya, rajin benar dia membantu ibunya. Di mana kata adjektif rajin itu di hadapan dan diikuti dengan kata penguat di belakangnya. Dan seterusnya, rupa ustazah itu cantik betul. Di mana perkataan kata penguat betul itu diletakkan di kedudukan belakang, manakala pula kata adjektif cantik itu diletak di hadapannya. Baiklah murid-murid, itu adalah contoh ayat bagi kata penguat belakang. Dan yang seterusnya, pemandangan di tepi laut indah nian. Di mana perkataan kata adjektif indah itu disusuri dengan kata penguat nian. Baiklah, kemudian ini adalah merupakan kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas sama ada sebelum atau selepas kata, iaitu frasa adjektif. Seperti contoh, amat, sangat, sungguh. Ini membawa maksud dia boleh berada di kedudukan depan dan dia juga boleh berada di kedudukan belakang kata adjektif ataupun frasa adjektif. Sebagai contoh ayat kata penguat bebas, hasil kerjanya amat teliti. Dan kalau kita terbalikkan, ia masih boleh diguna pakai. Sebagai contohnya, hasil kerjanya teliti amat. Kotak itu sangat berat. Kalau diterbalikkan, kotak itu berat sangat. Masih lagi diguna pakai dan ia dikategorikan sebagai kata penguat bebas. Baju kebaya itu sungguh cantik. Baju kebaya itu cantik sungguh. Boleh digunakan ya, sama ada dia berada di kedudukan depan ataupun dia berada di kedudukan belakang. Dua-dua boleh diguna pakai. Baiklah murid-murid, itu saja yang perlu kamu perlu pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kata penguat. Cikgu harap di akhir pembelajaran ini kamu dapat menguasai apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran tata bahasa, iaitu kata penguat. Di akhir pembelajaran, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan kamu dalam PDPR kali ini. Stay safe at home, jaga diri, sampai jumpa lagi. Sekian terima kasih daripada saya, Cikgu Nazri bin Wahab.